Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Kembalilah kepada Allah selalu. Wahai gulam, kembalilah dengan hatimu kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana orang yang bertaubat kepada Allah itu ialah orang yang kembali kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kepada Tuhan kamu. Surah Az-Zumar ayat 54. Yakni kamu kembali kepada Tuhan kamu dan serahkan semua apa yang ada pada kamu kepadanya. Serahkan jiwa kamu kepadanya dan letakkannya di bawah qada dan takdirnya, perintah dan larangannya, dan perbolak-balikannya. Letakkanlah hati kamu di bawah kuasanya tanpa lisan, tanpa tangan, tanpa kaki, tanpa mata, tanpa bagaimana dan kenapa, dan tanpa penentangan dan penyalahan, bahkan dengan persetujuan dan kepercayaan. Katakanlah, benar perkara itu, benar takdir itu, benar ketentuan yang lalu. Jika kamu seperti ini, tidak syak lagi bahawa hati kamu kembali kepada Allah Ta'ala, melihatnya, tiada ingin bermesra lagi dengan apapun, malah merasa bosan kepada segala apapun dari bawah arasnya hingga ke bumi. Anda akan lari dari semua makhluk, tetap telanjang dan terputus dari segala yang muhdas, yakni yang bersifat baru. Orang kata, seorang itu tidak dapat memperbaguskan adabnya dengan tuan gurunya, melainkan sesudah berkhidmat kepadanya dan tahu hal ehwal tuan guru itu dengan Tuhannya Azza wa Jalla. Kaum sufi ini telah menjadikan kepujian dan kecelaan itu umpama musim panas dan musim sejuk, atau umpama siang dan malam. Semuanya itu datangnya daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab tiada siapa yang mampu membawanya selain Allah Azza wa Jalla sahaja. Bila hal ini telah menjadi hakikat pada diri mereka, mereka pun tiada lagi merasa senang dengan orang yang memuji atau menentang orang mengeji. Mereka tiada mempeduli semua itu kerana telah keluar dari dalam hati mereka cinta kepada manusia atau membencinya. Jadi mereka tiada lagi mencintai atau membenci, malah mereka merahmati. Ya, apa yang dapat memberi manfaat kepadamu? Ilmu tanpa kebenaran. Sesungguhnya Allah telah menyesatkan dirimu dalam keadaan berilmu. Sebab anda belajar, bersembahyang dan berpuasa kerana manusia, supaya mereka menyanjungmu, memberimu harta mereka, memujimu di rumah mereka dan di majlis mereka. Allah telah mentakdirkan buatmu semua ini berhasil untukmu daripada mereka. Kemudian jika tiba maut yang diikuti dengan seksa, kesempitan dan kesusahan akan terhalang di antaramu dengan mereka. Mereka tiada akan dapat membantumu apapun. Dan apa yang anda dapat dari harta mereka itu akan dimakan orang lain. Padahal balasan seksanya dan hisabnya akan ditanggung oleh anda. Wahai orang yang membelakangi Allah dan yang diharamkan, anda tergolong dari kaum yang penat lelah di dunia, akan terus penat lelah lagi besok dalam api neraka. Ingatlah, ibadat itu adalah suatu pekerjaan, dan ahlinya ialah para wali dan para abdal yang ikhlas dan yang didekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Para ulama yang mengamalkan ilmunya adalah duta-duta Allah di buminya, dan para utusannya yang mewarisi para nabi dan para rasul. Bukan kamu, wahai orang gila, orang yang sibuk dengan pengaduan lisan
serta pengenalan yang zahir tetapi jahil dengan kebatinan sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Syekh Abdul Qadir Jilani menyebut beberapa nasihat muhasabah yang penting dalam pendekatan kita, dalam takarrub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asas yang pertama ialah kembali kepada Allah. Al-audatu ila Allah, ar-ruju'u ila Allah. Kembali pada Allah. Ini merupakan satu kalimah muhasabah yang dalam. Bila mana kita bertanya diri kita, apakah tujuan kita hidup? Apakah matlamat kita di sini? Dan bagaimana berakhirnya hidup kita? Bagaimana perjalanan seterusnya selepas kehidupan ini? Bermula alam kuburnya, alam kebangkitannya, alam mahsyarnya, sehinggalah kepada keputusan timbangan amalan kita. Apakah kita menerima kanan atau kirinya? Apakah tempat kita syurga atau nerakanya? Apakah kita mendapat rahmatnya atau murkanya? Maka dengan kita bermuhasabah secara mendalam, kita tahu kenapa kita mesti dan wajib kembali pada Allah. Kalau sekadar kita melihat kehidupan fata morgana dunia ini, maka kita tak ada apa-apa di sini. Wa imma kita kaya, kita berpengaruh, kita terkenal, akhirnya kita melihat bagaimana kita akan bersendirian menghadapi segala kesulitan, menghadapi segala perkara-perkara yang tidak pernah kita bayangkan. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, supaya kita mendapat hakikat diri kita dan hakikat matlamat kita dan hakikat kebahagiaan kita. Allah Ta'ala berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu min qabli an ya'tiyakumul azab thumma la tunsarun. Dan surah Az-Zumar ayat 54 kata Allah, kembalilah kamu kepada Allah dan tunduklah kamu kepada Allah sebelum datang kepada kamu azab, dan selepas itu kamu tak akan jumpa pertolongan. Kamu tak akan dapati mana-mana pertolongan bila melihat azab. Tuan-tuan tak payah lihat azab besar yang Allah janjikan pada kehidupan yang berikutnya. Bahkan lihat bagaimana azab kesakitan. Kita sakit kat dunia ni, kita dah nampak tak ada orang boleh tolong kita. Kita sakit garuk, siapa tolong kita? Kita buasir, kita kencing manis, kita darah tinggi, kita kena COVID dan sebagainya, siapa tolong kita? Mereka cuma berusaha untuk tolong kita, mereka tak boleh tolong kita. Kemudian lihat pula nanti bila kita berada dalam keadaan nazak sakaratul maut, siapa boleh tolong kita? Supaya kita sedar hakikat kesendirian kita. Kita cuma boleh mencari kedamaian bila mana kita rasa kita bersama dengan Allah, bukan bersama dengan manusia. Kerana setiap kali kita rasa kita bersama dengan manusia, lalu kita dapati perpisahan-perpisahan yang akan berlaku kita dengan manusia. Kita akan berpisah dengan manusia waktu mana? Waktu mana kita rasa sakit. Kerana orang tak akan dapat merasakan sakit kita. Walaupun mereka kata, saya faham awak, saya tahu macam mana, mereka tidak bersama kita. Tuan-tuan tanggung sendiri sakit, gelumpur seorang, bergolek seorang, kita. Sebagaimana juga kalau kita ada masalah, kita bersendirian. Pernah ada orang ulur benda tu, ulur benda ni, tetapi masalah itu kita tanggung sendiri. Tak boleh tidur malam, kita tanggung sendiri. Menahan kesakitan, kita tanggung sendiri. Ada orang cuba menguruk kita, ada yang cuba menyentuh kita. Dia tidak mampu menghilangkan kesakitan yang kita tanggung. Dia sedikit kita rasa ada orang bersama seketika. Tapi realitinya kita tahu bahawa kita akan berpisah dengan semua manusia. Sebab itu Allah kata kembali pada Allah. Bila kita sebut kembali pada Allah, maka kesibukan kita beribadat kepada Allah. Kesibukan kita bertaubat pada segala dosa-dosa kita. Kesibukan kita ialah menerima segala qada dan qadarnya. Tanpa kita berbicara, tanpa kita membantah. Tanpa kita berkata, kalau begitu, begini, kalau begini, begitu. Melainkan segala bolak-balik yang Allah kehendaki dalam diri kita ini, maka kita redha. Maka kita dituntut antara doa dan ibadat. Dua perkara. Ya, doa merupakan satu senjata orang beriman yang Allah berikan setiap masa, di mana pun kita berada. Ini doa. Sebab kita boleh tuturkan bila-bila masa. Dan yang kedua, Allah jadikan jalan kita ialah dengan mentaatinya. Kita tak ada jalan lain. Wa imma kita taat Allah Ta'ala atau kita akan taat nafsu dan syaitan serta manusia.
Kalau kita memilih taat Allah, maka kesemua ketaatan kita pada yang lain tadi tidak akan mampu untuk memberi mudarat kepada kita. Maksudnya bila kita mentaati Allah. Kalau kita ada masalah dengan taat manusia, taat pada nafsu, taat pada syaitan, dia tak akan memberi mudarat pada kita. Kerana induknya ialah taat pada Allah. Tapi kalau kita taat manusia, kalau kita taat pada nafsu, kita taat pada syaitan, ia akan memberi mudarat pada kita. Manusia yang kita taati ini, maka kita akan jumpa suatu hari nanti bagaimana dia tak pernah menghargainya. Nafsu yang kita taati ini, kita akan lalui satu hari bagaimana dia memudaratkan kita. Syaitan yang kita taati ini, kita akan lihat bagaimana dia berlepas diri pada kita waktu datang kemurkaan Allah. Sebagaimana Allah gambarkan, di hari akhirat kelak, syaitan berkata, aku tak ada kaitan dengan kamu. Aku takut Tuhan sekalian alam. Kamu ikut aku. Bukan aku suruh kamu ikut, kamu nak ikut aku. Maka ini gambaran yang Allah Ta'ala sudah ceritakan. Sebab itu kita katakan, bila kita ada dua benda untuk kembali pada Allah. Pertama, doa. Doa biar Allah tetapkan iman. Doa biar Allah rasakan kemanisan. Doa biar Allah Ta'ala berikan kita kekuatan dan mentaatinya. Ia semuanya bermula daripada doa. Dan kita tahu perkara pertama yang Adam buat bila turun ke bumi ialah doa. Pertama-tama Adam buat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Allah sebut dalam Quran, fatalaqa Adam min rabbih kalimat fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Lalu Adam diajar dengan beberapa kalimah doa. Lalu Adam berdoa, maka Allah menerima taubatnya. Ya, apa pun asas kebaikan kita untuk kembali pada Allah ialah berdoa kepada Allah. Ketika mana Rasulullah SAW inginkan salah seorang daripada Umar memeluk Islam, Amru bin Hisham atau Umar bin Al-Khattab. Orang Arab dia Amru dan Umar bertemu dari sudut tasniah. Dari sudut nahu menduakannya, dia akan sebut Umarain. Ya Allah, berilah petunjuk salah satu daripada Umar. Ketika mana Rasulullah SAW ingin supaya Umar Al-Khattab kembali pada Allah kerana penentangan yang kuat pada Islam, Rasulullah berdoa. Dan punca itu Umar mendapat hidayah. Ketika mana seorang sahabat melihat kabilahnya yang bernama Ad-Dawsi melawan perintah Allah, maka sahabat ini meminta Nabi mendoakan sehingga Rasulullah berkata, Allahumma hdi Dawsan. Ya Allah, Islamkan kabilah Daus. Sehingga Daus memeluk Islam. Dan daripada kabilah tadi, seorang lelaki namanya Abu Hurairah juga memeluk Islam. Walaupun beliau lebih awal. Dan ketika mana Abu Hurairah melihat ibunya kuat menentang Islam, maka Abu Hurairah meminta Rasulullah mendoakan kepada ibu Abu Hurairah. Maka Rasulullah SAW mendoakannya, maka sebab kepada mendapat hidayah. Dan demikian kita lihat peranan doa sehingga seorang itu berada dalam hidayah, dalam taubat. Dia nak kembali pada Allah, doa. Itu punca. Tuan-tuan, doalah siang malam pagi petang supaya kita sentiasa kembali pada Allah. Kita sentiasa kuat untuk bertaubat kepada Allah, menyesali perbuatan kita. Yang kedua ialah taat kita pada Allah. Taat kita pada Allah kalau kita benar-benar nak kembali kepada Allah SWT. Semakin kuat kita taat pada Allah, maka semakin kita bosan dengan makhluknya. Maksud bosan dengan makhluk, kita seperti tak ada masa untuk dengan makhluk ni. Melainkan dengan perintah Allah. Melainkan dengan perintah Allah. Tuan-tuan tengok, kalau orang dia bekerja dengan manusia syarikat, dia mula sibuk dengan orang tak ada kaitan dengan kerja dia. Maka kita pun kata, lama tak jumpa, sibuk ke? Memang sibuk kerja sekarang. Pagi dah pergi, balik petang, malam. Kalaupun kita rapat dengan orang yang terlibat dengan kerja kita, kita mula memisahkan orang-orang yang tidak ada kaitan dengan kerja kita. Ternyata kita sibuk. Kalaulah kita, tuan-tuan, jadi menteri lah katakan, maka kita pun sebut menteri ni sibuk. Ya, dia sibuk dengan orang tak ada kaitan dengan dia. Tetapi dia akan sentiasa bersama dengan orang yang ada kaitan dengan dia. PA dia ada dengan dia, bagian akhbar ada dengan dia, setiausaha sulit ada dengan dia, semua dengan dia. Sebab ini berkait dengan dia. Yang tak ada kaitan, sesekali boleh datang jumpa. Nak jumpa selalu tak boleh, kamu tak ada kaitan. Sama juga bila seorang sibuk mentaati Allah. Maka ketika itu, tuan-tuan, yang ada bersama kita yang berkait dengan mentaati kita Allah. Kita mentaati Allah. Yang tak ada kaitan,
kita tak punya masa untuk muamalah dengan mereka. Kita bimbang mereka menjejaskan kita. Lepas tu Syekh memberi satu takbiran daripada arash Allah sampai ke bawah, seluruh makhluk Allah, kita tak ada urusan. Melainkan urusan kita kerana perintah Allah. Perintah Allah. Jadi bila seorang nak kembali pada Allah, dia mentaati Allah, pertama bermula ketaatannya pada Allah, menerima segala qada dan qada Allah. Itu paling penting dalam mentaati Allah. Terima qada dan qada Allah. Maka apa pun berlaku dalam hidupnya, apa pun yang dilalui dalam kehidupannya, maka dia nampak ada kebaikannya. Mesti ada kebaikan. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut tentang bagaimana adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita bercerita tentang adab dengan Tok Guru, sebagai contoh, Syekh Abdul Qadir sebut, adab dengan Tok Guru. Kita kalau tak kenal lama Tok Guru, kita tak boleh beradab dengan dia. Orang yang lama kenal dengan Tuan Guru tadi, Tok Guru, dia mula tahu macam mana nak beradab. Dia tahu marah dia bagaimana, suka dia macam mana. Dia tahu apa yang dia inginkan, apa yang dia tidak mahu. Dalam proses yang lama, kita akan kenal Tok Guru kita. Adab. Dan kita mengenali bagaimana hubungan guru kita dengan Allah, kita tahu di situ. Bagaimana dia dengan ilmunya, bagaimana dia dengan segala-galanya, maka kita mula mengenali. Ini Tuan Guru kita. Dia kerana seorang guru itu tidak dikenali dengan ilmu sahaja. Kalau seorang dia tak pernah bergaul, dia tak boleh kata itu Tok Guru dia. Melainkan dia boleh berkata, dia pernah ajar saya. Tapi kalau kita bergaul dan kita terima segala perkara yang berkait dengan dia, maka kita sebut ini Tuan Guru kita. Sebagaimana seorang anak, dia bergaul dengan mak ayah dia, dia tahu tentang ibu ayah dia. Dan dia menerima ia sebagai ibu atau ayahnya. Baik, demikian juga bila kita berkait dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak dinamakan seorang itu mentaati Allah melainkan tempoh yang panjang dalam dia melalui jalan ibadatnya kepada Allah. Bukan dia sembahyang baru hari ni, bukan dia puasa baru hari ni. Maka dia melalui dengan segala onak durinya, segala tribulasi dan ujiannya. Dia lalu semua. Maka itu yang menjadikan ibadatnya manis. Dia beribadat dalam keadaan senangnya, dalam keadaan susahnya. Maka dia beribadat dalam semua situasi keadaan. Dia mengenali Allah. Dia bukan mengenali Allah ketika rezekinya banyak. Bila rezekinya kurang, dia tak kenal Allah. Ketika rezekinya banyak, ketika rezekinya kurang. Ketika mana dia berada di atas atau berada di bawah, dia kenal Allah. Allah tak akan biarkan dia. Allah tak akan sia-siakan dia. Allah sentiasa bersama dengannya. Maka kerana itu dia tak takut bersendirian. Sebab apa? Dia tidak bersendirian. Ini yang ditanamkan, diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Bersama pada siapa? Bila disebut Allah bersama kita, kepada orang yang nak bersama dengan Allah. Selagi mana hati kita, tuan-tuan sekalian, bergantung pada Allah, maka Allah bersama kita. Tapi kalau hati ini telah tak ada Allah, maka Allah tak bersama kita. Maka Allah biarkan kita dengan kekuatan yang kita rasa masih ada. Sehingga kita dah berputus asa dengan kekuatan kita, kita nampak kembali Allah, waktu itu Allah bersama kita. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut tentang bagaimana tabiat puji-pujian manusia. Dalam proses kita nak kembali pada Allah, dalam proses kita nak dekat dengan Allah, perkara yang perlu kita hadapi ialah pujian dan kejian. Tidak ada manusia yang musnah hari ini melainkan kerana terlebih makan pujian. Tidak ada manusia yang jatuh hari ini melainkan mereka juga kerana termakan dengan kejian. Tentang macam mana kita nak positifkan pujian dan kejian. Ada pun pujian kita berkata, hadza min fadli rabbi, ini daripada kurniaan Allah. Tak ada kaitan dengan saya. Allah yang mengurniakannya. Ada pun kejian, maka ia menjadi satu ukuran untuk kita terus ikhlas kepada Allah, mencari redha Allah. Ada orang takut dikeji. Dan ada yang terlalu mengharap dipuji. Tuan-tuan, pujian manusia ni macam siang malam, macam pagi petang, macam musim sejuk, musim panas. Ada mudarat dia. Bila orang puji kita macam musim sejuk, ia ada nyamannya, ada mudaratnya. Kita kena bersedia dengan musim sejuk, dengan pakaiannya, dengan apinya, dengan segala-galanya. Supaya sejuk tadi tak jadikan kita berkeruh.
Kemudian musim panas pula tak menjadikan kita terbakar. Bila datang musim panasnya, kita tahu macam mana persiapan dan persediaannya. Jadi pujian manusia macam tu. Sifatnya macam musim sejuk, macam musim panas. Macam siang, macam malam. Ada bahaya, ada mudarat. Kan itu kita lihat, yang saya katakan, manusia bila dipuji sampai dilupa di mana nak letak pujian, dia akan binasa. Dia rasa dia kebal dengan pujian, dia tak akan berada di tempat tu lama, melainkan dia akan jatuh. Dan yang dikeji pula, dia terlalu mengambil indah tentang kejian sehingga dilupa tentang Allah Ta'ala, maka dia juga akan jatuh. Sebab itu tuan-tuan, umpama pujian ini ialah suara yang memanggil ke kanan kita, umpama kejian itu suara yang memanggil ke kiri kita, sedangkan matlamat itu di hadapan kita. Kalau setiap kali pujian kita menoleh, setiap kali kejian kita menoleh, bila kita akan sampai? Kalau kita menoleh ke kanan, dek pujian, kita berhenti. Kita menoleh ke kiri, dek kejian, kita berhenti. Bila kita sampai ke depan? Apa yang patut kita lakukan? Kita berlari je ke depan. Tinggalkan pujian itu di tempat dia dan tinggalkan kejian itu tempatnya. Kerana pujian dan kejian itu berada pada tempat dia. Dia tak akan pergi tempat kita. Tempat kita ialah Allah. Matlamat kita ialah Allah. Sebab itu saya katakan bila seorang terkasima dengan pujian dan terlalu seronok dengan pujian, dia tak akan bertahan lama dalam kehidupan dia. Sebab pujian itu ialah racun. Manakala kejian itu juga racun. Semuanya racun. Cuma pujian itu disalut dengan keindahan. Kejian itu tidak disalut dengan keindahan. Tapi kesemuanya bersifat racun. Sebab itu kata ulama, asyuhratu samun qatilun. Glamour itu, populariti itu, dek kerana pujian, ialah racun yang membunuh. Racun yang membunuh. Sebab itu bila ada sahabat memuji sahabat, kata Nabi SAW, qata'ta unuka sahibik, kamu telah membunuhnya. Dengan pujian kamu membunuh dia. Nabi SAW tidak suka terlalu seorang terlalu memuji. Jauh sekali ta'asub. Kita sebut ta'asub dengan maksud apa? Sehingga kita tidak melihat ukuran kita, penilaian kita Quran dan hadis. Tak melihat lagi. Tetapi kita lihat satu benda, setiap manusia buat salah. Setiap manusia akan buat dosa. Cepat atau lambat dia akan melakukannya. Untuk apa? Untuk dia kembali merendah diri pada Allah. Kalau tidak kerana dosa, manusia akan sombong selama-lamanya. Kalau tidak kerana dosa, manusia sombong selama-lamanya. Kerana itu kadang-kala Allah jadikan hatta kalangan para walinya tergelincir melakukan dosa supaya dia kembali merendah diri. Ketika mana dia merasa diri ini berada pada tahap kesempurnaan. Maka Allah kata, tidak, kamu masih jauh daripada kesempurnaan. Akhirnya kita akan buat kesilapan. Tetapi bukan kita nak buat kesilapan, tapi itu realiti kehidupan kita. Maka kita perlu bangun balik, bukan bangun dengan pujian. Bangun dengan keinginan kita kembali pada Allah. Tetapi bila orang puji kita, kemudian orang kutuk kita, seorang mengatakan dia tak boleh bangun lagi. Ya benar. Kalau dia nak dibangunkan oleh manusia, dia tak mampu bangun. Sebab manusia sesudah dipuji, lalu nampak aib kita dikutuk, dia tak akan bangunkan kita. Ramai yang berseronok dengan kejatuhan kita. Tetapi yang membangunkan kita Allah. Sebab itu Syekh menyebut tajuknya kembali pada Allah. Seorang yang saya katakan dipuji melangit, tiba-tiba dia ada satu kesilapan yang dibesarkan. Sehingga dia pun jatuh ke bawah, berderai hancur. Apakah dia masih boleh bangkit? Ya, dia tak akan bangkit dengan manusia. Dia boleh bangkit dengan Allah Ta'ala. Sama juga orang yang terlalu dikeji. Keji. Apakah dia tak boleh naik? Ya, dia tak akan naik dengan kejian itu. Tapi dia akan naik dengan apa yang Allah akan naikkan dia. Sebab itu tuan-tuan sekalian, pujian dan kejian ini jangan dipedulikan. Jangan itu jadi matlamat kehidupan kita. Kalau ia matlamat kehidupan kita, kita lihatlah kegagalan-kegagalan orang-orang yang pernah dipuji. Dan lihatlah kegagalan-kegagalan orang-orang yang dikeji. Maka orang berkata, betul lah aku cakap, dia memang macam tu. Tapi bila kita mengharapkan Allah Ta'ala, maka Allah akan lalukan kita pada jalan yang tidak dilalui oleh orang lain. Maka Allah kembali mengangkat kita
dengan rahmat dan kasih sayang dia, dengan cintanya, maka tidak ada lagi yang dapat menyekatnya. Oleh sebab itu, kembali pada Allah, artinya kembali pada fitrah kita. Pujian dan kejian itu bukan fitrah kita. Bukan itu yang kita kehendaki daripada kita lahir, daripada perut ibu kita. Kita tak pernah dengar pujian. Sebab kita tidak mengerti apa itu pujian. Kita cuma menangis. Seorang kata budak baby ni lawa lah. Kita tak tahu apa itu makna lawa. Kalau seorang berkata baby ni buruk hitam lah, dia juga tak mengetahui apa-apa. Dia cuma mengetahui tentang dirinya. Sebab itu yang kita disebut mengenal diri. Berpujian tidak boleh mengindahkan kita. Kejian tidak boleh mencacatkan kita. Yang mencacatkan kita, yang mengindahkan kita ialah kita dengan Allah. Sejumlah manusia dikeji pada zamannya, tapi diangkat oleh Allah dalam Quran. Dalam Quran Allah cerita beberapa orang yang dikeji pada zaman, tapi Allah nak angkat. Bahkan Allah mengabadikan cerita dalam Quran, sebagaimana kisah Habib bin Najjar dan sebagaimana kisah Nabi Lut alaihissalam. Sehingga Allah Ta'ala ceritakan bagaimana Nabi Lut dalam satu negeri tadi, cuma Nabi Lut sahaja yang tidak terlibat dengan kejahatan itu, bersama dengan dua anak perempuannya. Adapun isterinya mengkhianatinya di akhir perjalanannya. Tak ada seorang pun beriman dengan Nabi Lut. Tak ada seorang. Seluruh kampung bersepakat keji Nabi Lut. Seluruh kampung, seluruh negeri. Bahkan bukan sekali mereka mengancam untuk halau Nabi Lut keluar. Tapi lihat apa yang berlaku seterusnya. Nabi Allah Lut diselamatkan. Dan kaum Sadum dibinasakan. Sehancur-hancurnya sehingga tidak punya keturunan. Walaupun sifat jahat akan diwarisi, tapi keturunan jahat akan berhenti. Sifat jahat tu akan ada. Golongan kaum Nabi Lut dah tak ada. Tapi sifat itu akan terus menjadi ujian pada manusia. Yang kita katakan Fir'aun, dia punya keturunan dia sudah tidak ada. Tapi sifat itu masih ada pada sebagian manusia. Qarun, keturunannya sudah habis. Tak ada dah keturunan Qarun. Tetapi sifat itu akan terus menjadi ujian pada manusia. Untuk menjadi Qarun zaman moden. Semua orang jahat Allah akan putuskan keturunan dia. Hanya orang baik yang Allah akan hubungkan keturunan dia. Sehingga keturunan Nabi SAW masih ada. Keturunan Abu Bakar masih ada. Keturunan para sahabat banyak yang ada. Tapi keturunan orang jahat Allah akan matikan. Namun Allah tu uji dengan sifat jahat yang akan terus menjadi ujian pada setiap umat. Yang kita katakan kaum Nabi Lut sudah hancur habis. Kaum Nabi Syuaib juga sudah hancur. Yang menipu dan perniagaan. Kaum Samud juga dah habis. Kaum Ad juga dah habis. Ia adalah kita panggil al-umamul ghabirah. Umat yang sudah pupus. Namun Allah kekalkan sifat. Allah jadikan sifat itu sebagai ujian. Ujian. Itu yang Allah sebut dalam Al-Quran. Kisah-kisah ini sebagai tauladan. Ingatan. Ya, kita boleh habiskan orang jahat. Tapi sifat jahat kita tak boleh habiskan. Kerana ia akan kekal sebagai ujian. Kekal sebagai ujian. Sebab itu Islam tak ajar kita bila orang tu jahat, kita bunuh dia. Tidak. Kita mesti ubah dia. Kerana membunuh tidak akan hentikan sifat jahat. Sifat jahat akan terus ada. Kerana itu hukuman dalam Islam mendidik. Bukan memupuskan orang. Mendidik. Manusia terdidik jangan mewarisi sifat jahat. Maka ini hakikat memuji dan mengeji. Bila seorang itu jatuh dari kejian manusia, kamu boleh bangun balik bila kembali pada Allah. Kalau seorang tadi diangkat dengan pujian manusia, maka hati-hati. Itu bukan fitrah kita. Yang fitrahnya ialah kita disuruh memuji Allah. Sebab kalau kita seronok kita dipuji, kita sedang menandingi Allah Ta'ala. Maka kita tak akan lama. Sebab itu kita baca dalam Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Para ulama tauhid membahagikan pujian itu kepada 4. Yang pertama, puji Allah kepada dirinya. Itu Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kedua ialah puji makhluk kepada Tuhannya.
Dua-dua ni Allah suka. Yang ketiga ialah puji Allah pada makhluknya. Tadi puji Allah kepada Allah. Allah puji dirinya sendiri. Allah ahlinya. Yang kedua ialah puji Allah kepada makhluknya. Allah puji makhluknya. Ataupun kita sebut kedua, puji makhluk kepada Tuhannya, kepada Allah. Makhluk memuji Allah. Iaitu Allah perintah. Kemudian yang ketiga, puji Allah kepada makhluknya. Bermula daripada puji Allah kepada Allah. Puji makhluk kepada Allah. Puji Allah kepada makhluk. Dan yang keempat, puji kita sesama kita. Tetapi puji kita sama kita ini perkara yang paling bahaya sekali. Kalau orang tahu bahayanya, kita tak mengharapkan benda tu. Jauh sekali kalau kita nak bangun dengan benda tu. Jauh sekali kalau kita nak ke depan kerana benda tu. Jangan. Siapa yang cuba ke depan dengan pujian manusia, dia akan bundur balik ke belakang lebih jauh. Dia macam main damula tu kan. Sampai nombor 99, dia turun bawah sekali. Seolah-olah kita nampak dia dah nak sampai ke matlamat. Tak. Seorang tak akan mencapai matlamat dengan pujian manusia. Tak akan. Selamanya tak akan. Walau mereka bersepakat untuk memujinya, tak akan. Tetapi bila dia meletakkan pujiannya kepada Allah, dia sampai. Jadi kalau kita nak urai yang jenis pujian yang keempat, puji manusia kepada manusia. Bila tuan-tuan nak puji manusia pada manusia, lihat syarat. Kerana sebahagian besar puji manusia kepada manusia menghancurkan, membinasakan. Sebahagian besar. Hanya kecil sahaja yang terselamat. Hanya kecil sahaja. Sebab itu kita diajar dalam hadis mengharapkan biar Allah puji kita. Biar Allah puji kita. Allah bila sayang seorang hamba, dia beritahu Jibril. Jibril akan beritahu semua malaikat. Kemudian Allah jadikan penerimaan atas muka bumi ini. Tapi asasnya ialah kerana Allah sayang kita. Kerana Allah sayang kita. Dengan sayang yang sebenar. Bukan ia satu slogan. Ia dengan sayang yang sebenar. Dapat dilihat dengan cara hidup dia. Baik, bila kita sebut puji makhluk dengan makhluk, yang saya katakan ini marhalah yang bahaya. Ramai yang tersalah guna. Dan ramai yang tersalah langkahnya. Dan akhirnya dia binasa. Kalau kita nak puji makhluk pada makhluk, pastikan kerana Allah kita memujinya. Ya, sebab dia buat benda taat, benda baik. Saya patut memujinya kerana Allah. Yang kedua, pastikan ianya tidak berlebihan. Dengan kita berkata, apa yang saya tahu, bahawa dia seorang yang baik. Apa yang saya tidak tahu, Wallahu'alam. Fala tuzakku anfusakum, jangan duk melebihkan sangat. Huwa a'lamu biman ittaqa, sebenar-benar yang tahu itu Allah. Sebab itu kita tak boleh kata, oh dia itu ahli syurga. Jangan. Itu melampau dalam pujian. Atau kalau kita berkata pada isteri kita, ini bidadari syurga ku, ia melampau. Kenapa? Bagaimana kita mengetahuinya? Allah bilang melainkan saya berharap dia menjadi bidadari saya dan syurga. Kalau kita kata saya berharap, berarti kita tak melampau, kita tahu sempadan. Kalau kita bercakap seperti ini, bahasa muktamad, ini bidadari syurgaku. Ini adalah suamiku dan syurga. Jangan melampau. Sebab itu bila Uthman bin Maz'un meninggal dunia, seorang sahabat berkata, dia ahli syurga. Nabi marah. Bagaimana kamu tahu dia ahli syurga? Jangan mudah-mudah kata dia ahli syurga. Nah, hari ni kita lihat orang nak buat ayat cantik, mereka kata ini ahli syurga, ini ahli syurga. Kita bimbang. Dia tak macam tu. Kita bimbang. Sebab bila kita menceroboh dalam pujian kita, sempadan yang Allah benarkan, akhirnya dia terbalik. Sebab tu jangan mudah berkata, ini bidadari syurgaku, ini sahabat syurgaku. Jangan mudah. Saya berharap insya-Allah demi sahabat saya dan syurga. Saya berharap. Kalau kita sebut saya berharap, berarti kita letak suatu batasan ilmu. Kita tak tahu. Apakah dia ahli syurga? Wallahu'alam. Saya tak tahu. Mudah-mudahan begitu. Dia ada sifat ahli syurga. Jadi kalau seorang berkata, isteri saya ada sifat ahli syurga. Sabar, tenang. Ya? Kerana sifat itu Allah sebut dalam Quran. Sifat itu disebut dalam hadis. Tapi Allah tak mention sesiapa pun nama fulan bin fulan masuk syurga. Itu kita tak tahu. Sebab itu saya kata puji kita kerana perintah Allah. Dan puji kita jangan melangkaui ilmu kita. Menjadi satu perangai manusia meletak pujian berlebihan.
Kalau orang tu misalnya dia alim sikit, dia letak ini tuan guru besar. Terutamanya kalau orang tu dah mati. Maka dia angkat besar-besar. Seorang ni hebat. Walau mereka ni tak ada apa-apa pun biasa. Tapi ada kelompok yang cuba buat satu tarsim, satu labelan, seolah-olah ini hebat. Terlalu hebat. Ia tidak begitu. Kalangan mereka yang tak. Ia sama sebagaimana Yahudi memuji padri mereka. Sebagaimana juga Kristian memuji padri-padri mereka dengan melampau. Sehingga menganggap padri ini boleh memberi pengampunan. Padri ini sampai boleh menentukan syurga dan neraka seseorang. Tentu jangan melampau. Iyyakum wal ghuluwa fid din fa innahu ahlaka man kana qablakum. Jauhilah kamu daripada sifat melampau dalam agama, kerana ialah punca orang dahulu dimusnahkan dan dibinasa. Jadi kalau seorang nak puji, jangan melangkaui sempadan. Dan melangkaui sempadan. Dan yang ketiga, bila seorang itu nak memuji, maka jangan sampai dilupa untuk menegurnya. Jangan puji sampai kita tak nampak silap dia. Bahaya. Puji kita kepada mana-mana sahabat, kita perlu tahu silapnya juga kat mana. Dan sebagaimana kita pun sama. Kalau seorang memuji kita, kita juga minta, baiklah, awak dah lihat kebaikan saya. Tolong ceritakan keburukan saya. Kebaikan yang awak tunjuk pada saya bersyukur pada Allah. Tapi tolong tunjukkan keburukan untuk saya baiki. Tapi kalau seorang kata, saya tengok awak ni tak ada benda buruk, maka dia sebenarnya mengampu kita. Contoh kalau dia berikan kita satu hidangan makanan, kita kata perfect, bohong. Sebut kekurangan dia. Tetapi kalau ada seorang master chef dunia, dia angkat hidangan pada saya boleh cerita mana kekurangan dia. Bukan kita kata sombong, kerana itulah adab makhluk dari kekurangan. Faham? Jadi kalau tuan-tuan suka seorang memuji tuan-tuan, tuan-tuan juga kena minta tolong beritahu saya mana aib saya. Kalau tuan-tuan tak minta yang tu, dan orang ni tak tunjuk yang tu, dia bukanlah kawan kita, dia pengampu kita. Dan pengampu ini sebenarnya bukanlah penyelamat kita. Sebab itu kata Umar Al-Khattab, segala puji bagi Allah yang hadiahkan kepadaku keaibanku. Segala puji bagi Allah yang menghadiahkan kepadaku dengan tunjuk aib aku. Itu hadiah. Sebab kita nak baiki. Tuan-tuan dah tahu, saya dan tuan-tuan tidak sempurna. Maka kita nak tahulah mana yang tak sempurna kita, supaya kita baiki. Kalau suami kita kata, awak ni perfect, mana ada kurang, awak ni beda dari syurga. Bohong. Bang, tolong beritahu saya kurang saya kat mana. Yalah, awak buat air kurang manis sikit. Itu saya nak tahu. Nanti kita buat manis sikit lah. Jangan kata tak ada kurang, bohong. Tuan hidup ni, berbohong tu berpada lah. Jangan berbohong kita sehingga rosakkan kawan kita. Sehingga rosakkan pasangan kita. Wah, abang suami saya yang sempurna, tak ada kurang. Ya ke tak ada kurang? Tolong cerita sikit. Pasti ada kurang. Kita tanya mak kita, mak macam mana pandang mak terhadap saya? Oh, kau ni anak perfect. Kau ni anak syurga lah. Kau bukan datang daripada alam ini. Ataita min kaukabin akhar. Kamu datang daripada planet lain sebenarnya. Allah utuskan kamu kepadaku. Kamu ialah utus sang syurga. Bohong. Dan akhirnya mereka buat filem utus sang syurga. Bohong. Ini golongan melampau dalam memuji. Dan letak tajuk. Bahkan kita yakin, kita percaya. Yang letak tajuk macam ni, tunggulah bagaimana kesudahan dia. Lelaki utus sang syurga, pembohong kamu. Tak ada seorang pun utusan dari syurga. Ini lelaki utusan neraka, juga kamu bohong. Tuan-tuan, kita puji biar berpada. Mengeji juga begitu. Sebab tu saya katakan, bila saya suka orang puji saya fitrah. Dan saya menjadikan puji itu sebagai ibadat dengan bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Allah Ta'ala tutup keaibanku sehingga Allah menampakkan kebaikan. Mudah-mudahan aku terus baik. Tapi saya juga bercita-cita, berangan-angan orang ni boleh tunjuk mana kurang saya. Kurang saya kat mana? Kerana saya menyedari saya ada kurang. Tuan-tuan, kereta Ferrari cukup perfect. Orang jumpa juga kurang dia kat mana? Perfect, harganya mahal sekian-sekian, ada kurang dia. Kurang dia kat mana? Kat sini, kat sini, kat sini. Dia kalau ada bumping tu memang habis, rosak kereta dia. Ni kalau Ferrari dalam kawasan perumahan kan ada bukit-bukit tu. Itu terus jam. Itu belum kancil kalah dia. Kancil menang. Ferrari jalan tu dia boleh menang. Kalau jalan yang ada bonggol-bonggol tu, kancil menang. Kancil boleh melompat terus. Ferrari tu terburai kat belakang. Itu kekurangan dia.
Banyak kereta kata ni lawa, kereta ni bagus, tapi design dia pula tak lawa. Ini Bugatti hebat, minyak pula tak tahan. Cepat habis minyak. Dia kena berhenti setiap sesi minyak. Minyak teruk pakai. Ini pula kereta elektrik, bagus laju. Tak ada bunyi enjin pula. Di Eropah tuan-tuan, bila kerajaan buat undang-undang anti pencemaran, mereka tak boleh buat enjin kuat-kuat. Akhirnya mereka buat sistem sound engine. Bukan enjin, sound engine. Artinya dia rekod suara enjin berbunyi. Tapi dia bukan bunyi enjin. Bunyi sound radio. Sebab tidak mereka dikenakan penalti denda kerana bunyi enjin yang kuat daripada exhaust yang wujudkan pencemaran yang banyak. Akhirnya mereka dapat sound fake, sound palsu enjin. Bukan suara enjin, tapi suara radio. Bunyi enjin. Itu kita lihat bagaimana kekurangan-kekurangan berlaku. Jadi jangan ceritalah seorang tu terlalu lebih, melainkan dia ada kurang. Sebab tu bila kita sebut pentaksub siapa? Bila tak nampak kekurangan, kamu dah beralih kepada pentaksub. Kalau kamu nampak kurang tak, kamu belum taksub. Kerana ada, kamu boleh hadiahkan kekurangan itu kepada orang kamu sayang sebagai satu muhasabah, bukan penghinaan. Tuan-tuan saya kalau sebut kekurangan, bukan saya nak menghina. Kalau nak menghina, kekurangan itu akan lebih banyak kembali pada saya. Kalau saya nak sebut kekurangan isi saya, dengan tujuan muhasabah dan dibaiki, maka insya-Allah isi saya baiki dengan mudah. Tapi kalau saya nak sebut kekurangan dengan tujuan menghina, kekurangan itu akan kembali kepada saya lebih banyak pada itu. Kalau kita menyebut kekurangan orang kita sayang, kerana Allah untuk dibaiki, bukan kerana kita tak nak beradab dengan dia dan sebagainya, insya-Allah dia dengan mudah akan baiki. Tapi kalau kita sebut kekurangan untuk mengaibkan dia, kita tidak menunggu masa yang lama untuk aib itu kembali kepada kita lebih teruk pada itu. Itu panggil penunjuk berkait. 1 ditunjuk pada orang, 4 berkait dengan kita. Tuan-tuan nak sebut 1 kurang dia, kita lagi banyak. Kita lagi banyak. Ustaz, kuliah ni nampak macam, saya tengok baca Quran kurang lancar sikit. Tujuan dia, nak aib kan tak apalah. Saya dah tak nak kuliah, awak pula kuliah. Terus lagi tak boleh baca. Orang ni, aib dia lagi nampak. Itu perumpamaan dia. Sebab tu Syekh menyebut tentang bagaimana kita tahu pujian-pujian itu batasan-batasan. Jadi yang kita sebut kategori keempat, puji manusia dengan manusia, dia ada syarat. Sebab itu jangan teruja dengan pujian. Dan jangan kita menjadi golongan yang kita katakan sehingga tak nampak apa-apa kekurangan untuk kita sama-sama baiki dan muhasabah. Kemudian Syekh berkata, apa tujuan dan manfaat ilmumu kalau cuma untuk mengaitkan kekayaan, pengaruh, pangkat? Sedangkan perkara-perkara itu kamu tahu nanti bila kamu masuk dalam kubur, semuanya akan hilang dan terhalang. Ada orang dengan ilmu agamanya nak dapat semua benda ni. Tapi dia lupa, apabila dia tak jujur dengan ilmu dia, tidak beramal dengan ilmunya, bagaimana nanti di hari di mana dia bersendirian tanpa semua orang ni, tanpa semua harta ni, tanpa semua pengaruh ini, kita semua akan berada dalam kubur. Tetapi bila dia baca talqin, orang yang baca talqin kita, dia tak akan sebut kita nama tuan guru pun. Dia tak sebut kita nama menteri pun, nama datuk pun. Dia sebut nama kita dengan asal-usul kita daripada ibu kita. Fulan bin Fulanah. Fulana binti Fulanah. Ini asal-usul kita. Cuma seorang anak yang lemah, yang akan kembali kepada hakikat kehidupan yang akan mati. Jadi orang-orang yang kita nak cari ini semua tuan-tuan, semua tak manfaat pada kita. Sebab itu hati-hati bila kita gunakan agama untuk mencari dunia. Sebab dia ternyata tak akan beri manfaat. Tapi agama ni untuk kita beramal. Dan sibuk dengan beramal. Dan amalan inilah sifat para wali dan para abdal. Wali satu kelompok umum, abdal satu kelompok khusus di kalangan wali. Wali dah hebat. Abdal ni ialah VVIP wali. Kesibukan mereka dan beramal dengan ilmu. Sebab itu, orang-orang yang benar-benar beramal dengan ilmu, itulah duta Allah atas muka bumi. Bila dia duta Allah atas muka bumi ini, dia ada sifat rahmat. Dia bukan ada sifat memuji, dia bukan ada sifat mengeji, dia ada sifat rahmat. Menyayangi. Maka sebab sayang dia didik, sebab sayang dia beritahu. Dia bukan sifatnya untuk puji orang tu, untuk keji orang tu. Bukan dia datang untuk jatuhkan orang ni, naikkan orang ni. Itu bukan kerjanya. Kerjanya untuk merahmati. Bagaimana orang yang baik
untuk dirikan sempurna baik dia. Bagaimana orang jahat untuk dikembalikan pada taubatnya. Kerja ni sifat merahmati, bukan kerja menjatuhkan orang. Ini bila dia tak suka, dia nak jatuhkan. Maka diberikan atas nama apa pun, mencegah kemungkaran dia. Kalau kamu mencegah kemungkaran untuk niat menjatuhkan orang, kamu juga akan melakukan perkara yang sama dengan dia. Kamu akan buat benda yang sama. Cuma masa yang menentukan cepat atau lambat. Sebab itu tuan-tuan, bila kita nak cegah kemungkaran, niat kita biar pasti. Saya bukan mencegah kemungkaran untuk menjatuhkan dia. Saya jauh lebih suka kalau dia mengubah dirinya menjadi lebih baik. Sebab itu Islam ajar kita. Sebahagian kemungkaran kita tutup kerana berharap dia akan berubah. Allahumma illa, melainkan ia berkaitan kepentingan awam, memudaratkan, maka perkara itu perlu ditangani dengan bijaksana. Sebab saya katakan, jangan sesekali dalam hati kita suka mana-mana orang jatuh. Jangan sesekali. Jangan kita seronok. Melainkan kerana orang ini berbangga dengan maksiat dan berbangga dengan kejahatannya dengan Allah. Ya, kita bersyukur kerana orang macam ni menjadi pengajaran pada semua orang. Jangan kamu cuba berbangga dengan Allah atau melawan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.